Selepas China mengumumkan latihan ketenteraan di 6 zon laut berdekatan dengan Taiwan, Kementerian Pertahanan Taiwan dalam kenyataannya berkata bahawa pihak mereka tidak meragui mesej yang ingin dihantar oleh Beijing di mana mencari penyelesaian rentas selat melalui keganasan, bukannya cara damai. Latihan ketenteraan China di sekitar Taiwan itu mencetuskan pelbagai persoalan, termasuk adakah negara itu sudah bersedia untuk menyerang Taiwan seperti Rusia menyerang Ukraine. Kita mengetahui bahawa Parti Komunis China di bawah pimpinan Xi Jinping telah mengancam untuk menyerang Taiwan selama lebih dari 7 dekad lamanya. Namun kini, kebimbangan semakin meningkat di kalangan penganalisis, pegawai dan para pelabur bahawa perkara ini mungkin akan benar-benar berlaku dalam beberapa tahun akan datang. Apa yang lebih membimbangkan ialah ia berpotensi mencetuskan perang antara dua kuasa besar yang masing-masing telah mengadakan pertunjukan besar-besaran ketenteraan masing-masing di ruang udara dan laut sekitar Taiwan. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat apa yang akan berlaku jika China menyerang dan menawan Taiwan. Teruskan menonton. China melihat Taiwan sebagai wilayah yang memisahkan diri yang akhirnya akan berada di bawah kawalan Beijing semula. Walau bagaimanapun, pulau yang diperintah sendiri itu pula melihat bahawa mereka berbeza daripada tanah besar China. Ia disokong dengan fakta yang Taiwan mempunyai perlembagaan sendiri dan para pemimpin mereka dipilih melalui pemilihan secara demokrasi. Namun begitu, berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden China Xi Jinping yang berpendapat bahawa penyatuan semula antara tanah besar China dan Taiwan mesti dipenuhi dan beliau juga tidak menolak kemungkinan penggunaan kekerasan demi mencapai matlamat ini. Bagi Taiwan pula, mereka menegaskan bahawa mereka tidak gentar berdepan dengan gertakan dari pihak China. Pada tahun 2022, Taiwan menerima lawatan Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat iaitu Nancy Pelosi yang dipercayai menjadi punca tindakan China menempatkan tenteranya berhampiran pantai pulau itu. Menurut Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, negara pulau dengan 23 juta penduduk itu tidak gentar dengan tindakan berkenaan. Pada Mei 2022, China sekali lagi mengutuk Amerika Syarikat selepas ia menghantar kapal perang tentera laut melalui Selat Taiwan yang sangat sensitif secara strategiknya. Selat Taiwan ialah selat selebar 180 km yang memisahkan Taiwan dari tanah besar China. Pihak tentera Amerika Syarikat telah melakukan tindakan serupa kira-kira sekali sebulan dan ini seterusnya menimbulkan kemarahan pihak China. China melihat pencerobohan Amerika Syarikat sebagai menunjukkan sokongan kepada Taiwan. Bagi China, pelibatan Amerika Syarikat di Indo-Pasifik hanya mengganggu keamanan dan keselamatan rantau itu. Namun sebaliknya, jurucakap Armada ke-7 Amerika Syarikat, Nicholas Lingo pula menyatakan bahawa transit kapal melalui Selat Taiwan itu menunjukkan komitmen Amerika Syarikat terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Memahami isu Taiwan dalam konteks sejarah. Perang saudara di China yang telah lama dipaparkan sebagai konfrontasi antara komunis dan nasionalis berakhir pada tahun 1949 apabila pasukan nasionalis dikalahkan. Semasa komunis menang di bawah Mao Zedong, mereka mula memerintah di tanah besar China, manakala nasionalis yang kalah pula diketuai oleh Jeneral muda Chiang Kai-shek telah bergerak ke sebuah pulau di selatan China dan menubuhkan pusat pemerintahan mereka di mana kini dikenali sebagai Taiwan. Sejak daripada itu, Taiwan yang secara rasmi menggelarkan dirinya sebagai Republic of China (ROC) telah ditadbir secara bebas daripada tanah besar iaitu Republik Rakyat China (PRC). Akibatnya, timbul kekeliruan walaupun kedua-dua pentadbiran mula memanggil diri mereka masing-masing sebagai China, PRC dan ROC. Dalam satu kenyataan diplomatik yang bertujuan untuk menjelaskan kekeliruan itu, Beijing menegaskan bahawa hanya ada satu China dan Taiwan adalah sebahagian daripadanya dan bagi mereka, PRC hanya satu-satunya kerajaan China yang sah. Bukan itu sahaja, Beijing juga menetapkan bahawa mana-mana negara yang bercita-cita untuk memupuk hubungan mesra dengan Beijing harus menghapuskan semua hubungan diplomatik dengan Taiwan. Amerika Syarikat contohnya menutup kedutaan di Taiwan apabila mengiktiraf prinsip China yang satu ini pada tahun 1979 di bawah pentadbiran Carter. Prinsip satu China juga datang dengan matlamat iaitu menjelang 2049 yang menandakan ulang tahun ke-100 revolusi komunis. Tanah besar China mahu mengintegrasikan atau menyatukan Taiwan ke tanah besar. Kepentingan China di Taiwan. Dari segi ekonomi, Taiwan merupakan salah satu rakan perdagangan yang penting. Taiwan juga merupakan rumah kepada salah satu industri semikonduktor terbesar di dunia.
dengan permodalan pasaran bernilai 600 bilion US dolar. TSMC ialah pengeluar chip kontrak terbesar di dunia dan syarikat tersenarai paling bernilai di Asia. Alasan ini semakin membuatkan China tidak mahu kehilangan Taiwan. Dari segi geografi pula, Taiwan berada berdekatan dengan China dan kerana itu, China ingin melihat Taiwan sebagai sebahagian daripadanya kerana kepentingannya yang strategik. Jika China membenarkan Taiwan merdeka dan seperti jangkaan Amerika Syarikat, ia tidak akan mengambil masa yang lama sebelum Amerika Syarikat menubuhkan pangkalan tentera dan kehadiran tentera lautnya di Taiwan. Sebenarnya, senario seperti ini akan membahayakan keselamatan China. Oleh itu, ia tidak mampu kehilangan Taiwan kerana ia akan menjejaskan status kuasa besar China dalam konflik kuasa besar abad ke-21 atau dengan kata mudah, ia secara berkesan melumpuhkan China untuk meluaskan pengaruhnya ke Asia Pasifik. Pertempuran untuk perjuangan kuasa besar. Isu Taiwan ialah titik global persaingan kuasa besar abad ke-21 antara China dan Amerika Syarikat. Bagi Amerika Syarikat pada ketika ini, mungkin tiada senjata strategik yang lebih hebat daripada Taiwan yang demokratik untuk membendung China dan menimbulkan ancaman kepada hegemoninya di kawasan kejiranannya sendiri. Walaupun Amerika Syarikat mengiktiraf prinsip satu China, ia mempunyai hubungan tidak rasmi dengan pulau itu dan terus menjual senjata pertahanan kepada tentera negara itu. Pihak Beijing pula sudah beberapa kali mendesak Amerika Syarikat untuk berhenti menghantar bekalan senjata ke Taiwan dan memutuskan hubungan dengan negara itu. Di bawah pentadbiran Donald Trump, hubungan antara Taiwan dan Amerika Syarikat telah mencapai tahap yang tinggi. Amerika Syarikat telah menjual 18 bilion US dolar produk senjata kepada tentera dan membina kemudahan bernilai 250 juta US dolar untuk kedutaan de factonya di Taipei. Ini dianggap sebagai tahap pelibatan paling hebat antara kedua-dua sejak 1979. Di bawah Biden pula, trajektori berbeza tidak muncul. Beliau sebenarnya adalah Presiden Amerika Syarikat pertama yang menjemput wakil Taiwan untuk menghadiri perasmian Presiden. Memandangkan keupayaan ketenteraan dan ekonomi China yang semakin meningkat, konfrontasi geopolitik yang akan berlaku antara kedua-dua negara tidak boleh diketepikan. Implikasi daripada pencerobohan China ke atas Taiwan. Jika berlakunya perkara ini, ia akan menamatkan era penguasaan Amerika Syarikat di rantau ini. Keadaan ini mungkin akan mewujudkan pengedaran keupayaan baru di rantau ini. Hari ini, krisis Ukraine sudah pun mencabar kepimpinan global Amerika Syarikat dan keupayaannya untuk mempengaruhi keadaan di seluruh dunia. Walaupun dunia sedang sibuk dengan krisis Ukraine, krisis Taiwan di Indo-Pasifik mungkin bertukar dan bakal menjadi satu lagi cabaran kepada kepimpinan Amerika Syarikat. Terdapat penganalisis yang berpendapat bahawa jika Amerika Syarikat gagal untuk berdiri dengan sekutu demokratiknya apabila mereka diancam oleh musuh authoritarian, maka ia akan menjejaskan kredibiliti dan pengaruhnya secara serius yang seterusnya membawa kepada tamatnya status kuasa besar Amerika Syarikat. Bolehkah China mengambil Taiwan secara paksa? Di bawah pimpinan China, Xi Jinping, tentera pembebasan rakyat telah menaik taraf ke tahap di mana kempen untuk merebut Taiwan nampaknya semakin hebat. Walau bagaimanapun, pakar dan pegawai yang memantau tentera China nampaknya tidak bersetuju tentang betapa bersedianya pasukan itu untuk menyerang Taiwan dan betapa cenderungnya Xi untuk mengambil tindakan itu, terutamanya selepas berlakunya perang antara Rusia dan Ukraine. Menurut penganalisis, perundangan yang diluluskan oleh Kongres pada 1979 membuka jalan bagi tentera Amerika Syarikat untuk campur tangan jika China cuba menyerang Taiwan tetapi tidak mewajibkan seorang presiden mengambil langkah itu. Persoalannya ialah seberapa lama tentera pembebasan rakyat mampu untuk menguasai keupayaan yang diperlukan untuk menghantar puluhan ribu tentera ke Taiwan melalui laut dan udara dan bertapak di pulau itu yang mempunyai potensi pemberontakan. Kesimpulannya, krisis yang berlaku antara China dan Taiwan merupakan satu krisis yang panjang dan tidak berpenghujung. Segala tindakan yang akan dilakukan oleh China akan membawa kesan yang besar bukan sahaja kepada Taiwan, malah kepada seluruh dunia. Dengan pelibatan negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, banyak perkara yang di luar jangkaan boleh berlaku. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.